Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Saya Dr. Nurhanim Saadah binti Abdullah dari FPTV akan memulakan bengkel untuk sistem auto UTHM bagi kursus untuk Sigol UTHM. Pertama sekali adalah saya ingin menunjukkan tentang sistem auto. Untuk masuk ke sistem auto ini, kita perlu menaik auto.uthm.edu.my pada browser masing-masing. Ini adalah muka pertama di mana kita dapat lihat ada home, ada about us dan juga ada join classroom. Ini join classroom ni jika kita diberikan invite code. Bisa tekan kat sini jika diberikan invite code lah. Ini. Tapi kebiasaannya untuk student UTHM kita boleh terus gunakan login. Ini lebih mudah lah. Untuk staff dan juga untuk pelajar yang telah didaftar dalam SMAP dan TCIS, kita hanya perlu gunakan login. Sekarang saya masukkan saya punya email. Ini adalah permulaan sistem auto kita. Dia punya layout dia adalah seperti ini. Kita ada muka kita di sini dan di sebelah kiri adalah beberapa menu untuk kita lihat. Ada home, ada classroom, student, file manager, profile, help manual, info dan kita boleh log out. Dan di sini pula ada status blended ataupun tidak blended. Ni dashboard kita ada berapa stream mengikut kelas mengikut kelas dan session. Kita boleh pilih session di sini dan juga semester. Kita boleh pilih semester. Yang di sini adalah your teaching classroom. Maksudnya untuk semester ini, semester 2 sesi 2019-2020, saya telah ada beberapa kelas di sini. Ini adalah yang kita punya kelas. Dan di bawah ini adalah classroom enroll, di mana pensyarah lain masukkan kita sebagai pensyarah. Saya banyak kelas di sini adalah untuk membantu rakan-rakan jika mereka menghadapi masalah semasa membuat auto masing-masing. Jadi saya boleh buka kelas mereka dan perhatikan apa yang tidak kena. Jadi saya akan bantulah. Bila kita jadi classroom enroll ni, kita boleh kawal juga auto kawan staff kita tersebut. Seterusnya adalah di bahagian ini. Saya tunjukkan contoh satu. Saya ambil kelas ini dan di sini adalah saya masukkan kelas ini kepada pensyarah yang mengajar bersama saya. Ni dia akan nampak ni enroll tu Puan Rosni. Dia akan nampak seperti inilah. Jika tiada tu maksudnya saya seorang diri. Seterusnya apa yang kita akan lihat adalah apabila kita memilih kelas, kita tengok pada spider web yang berputar warna purple ni, kelas tersebut telah dipilih. Contoh kalau saya pilih kelas ini, dia akan bertukar. Dia akan bertukar di sini. Jadi bila kita pilih yang ni, dia lambat sikit update. Klik semula. Dia akan kembali kepada kelas yang kita pilih lah. Ini menunjukkan kelas yang sedang aktif yang kita telah pilih. Dan di sini adalah basic tab. Ada stream di mana kita boleh post bahan-bahan ataupun announcement. Di sini ada post dan juga poll. Course info di mana kita akan masukkan RPP. Kita akan masukkan RPP di sini. Learning materials di sini perlu untuk memasukkan segala jenis nota. Past year question jika kita ingin masukkan soalan lepas untuk disimpan di sini. Student list di mana kita memasukkan semua pelajar kita. Individual activities untuk aktiviti secara individu kepada pelajar kita bagi setiap satu. Group activities adalah kepada
pelajar kita buat kerja secara berkumpulan. Contohnya kita buatkan kumpulan mereka. Okey, saya tunjukkan contoh dulu. Okey, ini adalah kumpulan mereka dan hasil kerja. Kumpulan, kita berikan nama dan ahli kumpulan. Okey, ini sangat membantu untuk memudahkan kerja kita jika pelajar menghantar dokumen. Tak perlu hantar seorang-seorang, satu ahli hantar, semua akan dapat penghantaran tersebut. Okey, seterusnya adalah assessment. Okey, assessment ini kita boleh lihat ada 3 jenis assessment. Nanti saya akan tunjukkan di dalam cara untuk buat assessment. Dan yang terakhir adalah marks. Okey, marks. Marks ini sangat penting kerana ia dapat membantu kita menyusun menggunakan author sahaja. Kemudian di akhir semester kita boleh export ke Excel dan kita tukarkan daripada bentuk CSV terus masuk ke dalam TCIS ataupun sistem SAS. Sangat mudah. Okey. Alright, itu untuk tab di atas ini. Seterusnya adalah tab untuk di tepi ini. Okey. Home tadi menunjukkan ke semua yang ada di sinilah. Okey, ini adalah home. Classroom menunjukkan classroom yang kita telah bina. Okey, yang telah kita bina. Okey, yang ni adalah untuk inviting code, di mana kita tak pakai inviting code jika pelajar tu adalah pelajar UTHM yang berdaftar dengan SMAP dalam sistem kita. Dalam classroom ini dia ada button edit dan juga ada button delete classroom. Begitu juga dia ada clone classroom jika kita ingin membuat kelas yang sama. Okey. Alright. Jika kita tidak mahu kelas itu aktif, hanya tutup kelas tersebut. Saya tunjuk contoh satu. Kita tutupkan kelas ini. Jadi kelas ini tidak akan muncul di home kita di atas sini. Okey, untuk aktifkan semula kita pergi pada classroom dan aktifkan semula. Ini sangat penting. Okey. Dan untuk memanggil pensyarah enroll ke dalam kelas kita, hanya klik edit contoh. Okey, dan kita panggil find staff di sini. Kita boleh find staff, kita boleh cari nama dekat sini. Okey, kita search. Okey, contoh saya tambahkan yang ini dan add di sini contoh ya, contoh. Okey, kemudian kita close. Ia telah ada di sini. Kemudian update. Okey, bila kita tekan update, okey, pergi pada home. Okey, dah ada enroll to Nur Hanin contoh. Okey, jika kita tak nak enroll semula, kita pergi semula pada classroom. Okey, kelas mana tadi? Okey. Okey, pergi pada classroom. Klik pada edit. Dan kita tekan button merah ini. Okey. Jadi dia tak ada dan update semula. So, jadi bila kita pergi pada home, dah tak ada yang enroll tadi. Itu semudah itu. Okey, seterusnya di students pula. Okey, di students pula disebabkan saya dah ada student, jadi ini adalah senarai student bagi kelas ini electrical machine ni. Dah ada student. Jika tiada, kita perlu add di bahagian atas ini. Saya akan tunjuk dalam video seterusnya. Okey, file manager adalah di mana kesemua file kita disimpan ataupun apa yang kita upload dia akan disimpan di sini, dan di sini kita boleh panggil dia semula. Okey, dia macam cloud storage jugalah. Okey, kita boleh panggil dia semula, dan beberapa button di sini ada guna QR code, boleh share dan juga boleh delete. Okey. Seterusnya adalah profile. Profile ni adalah berkenaan dengan diri kita. Okey, jika kita ingin tambah maklumat-maklumat tersebut di sini untuk memudahkan pencapaian kepada student dan juga kawan-kawan kita yang lain. Okey, boleh update di sini.
Di sini adalah help manual yang sangat membantu pada awal-awal untuk kita mulakan Otter. Okay, ada banyak ni di sini. Introduction dia. Ini menu untuk classroom. Okay, menu student, tab screen dan juga tab assessment dan juga tab marks. Okay, ini sangat membantu. Okay, kita boleh lihat di sini. Inilah info tentang Otter itu sendiri. Okay, ada tentang blended, full online classroom dan juga video tentang blended learning dan FOC. So boleh tekanlah di sini untuk kita lihat. Okay, ini daripada Seagull punya website. Right. Okay, seterusnya kita boleh log out dan menunjukkan beta version kita yang 1.01 untuk beta version. Okay. Alright, untuk video ini itu saja penerangan pertama untuk membiasakan diri di menu sini dan juga di bahagian tab di sini. Okay. Video seterusnya akan menunjukkan cara-cara untuk membuat kelas dan perkara-perkara penting yang perlu kita buat satu persatu dan juga untuk mendapatkan status blended. Okay, status blended ni secara asasnya perlukan 1 RPP. Okay, minimum requirement 1 RPP, 7 learning material, 3 activities dan 2 requirement dia untuk assessment. Okay, bila kita dah dapat status blended, kita boleh print sijil daripada Seagull. Ini dia. Okay, inilah status blended untuk subjek ini. Okay, alright, itu saja dulu untuk video ini. Sekian. Terima kasih.